hampir tiba yang disusun oleh Kiai Fahmi Zamzam ya. Sampai kita pada muka surat 83. Dajjal mengepung Imam Mahdi dan tenteranya di Baitul Maqdis, betul ya? Umat Islam mendapat ilham ya. Umat Islam mendapat ilham semuanya berkumpul di Suria. Sedikit tau bilangan umat Islam, hanya sedikit saja tau. Sehingga kalau seekor lembu hitam, satu helai bulu putih itu saja umat Islam nisbahnya. Kita takut kalau kena keroyok dengan mereka tu tak berkisah. Matinya syahid. Jangan ditakut kalau kita bertukar jadi lembu hitam. Kalau kita bertukar menjadi bulu hitamnya. Kalau kau tak nak bertukar jadi bulu hitam, jangan sekarang kau dah mewarnakan diri kau dengan kegiatan-kegiatan hitam. Dengan maksiatnya, dengan benda-benda haramnya, dengan makan haramnya, dengan tak ada takwa kepada Allahnya, tak ada takut Allah Ta'ala, cakap suka-suka cakap, komen suka-suka komen, semua begitu ya. Tak boleh ya, tak boleh. Dalam internet ni kadang-kadang orang kan macam mentang-mentang everybody can write. Tetap hukum kita kena situ juga ya. Tak boleh dalam internet, tetap internet tak boleh laki-laki perempuan interaksi, tak boleh dalam grup. Ada laki-laki perempuan, grup madrasah ke, grup apa ke, bual-bual, apa khabar Hajar, apa khabar Haji, apa khabar, bual dia jawab, tak boleh. Tak boleh. Dan dalam internet juga satu orang cakap katanya dalam apa Facebook Facebook ke apa, satu orang cakap, satu orang kasih komen, yang bukan ahli pun komen, apa-apa komen, kutuk, kritik, apa semua tu berdosa tu, semua tu masuk mengumpat, lebih umum lagi umpatnya. Beratus orang yang terbaca awak punya komen, begitulah sekian ratus orang awak dah perumpatkan saudaranya satu. Tak boleh, mentang-mentang internet tak ada orang tangkap, awak pun suka-suka nak menggunakan untuk apa, melepas saja komen. Semua tu tak boleh, ya, semua tak boleh. Dari sekarang jangan menghitamkan kegiatan kita. Nanti kau jadi termasuk dalam jumlah bulu hitam, bukan daripada bulu putih. Setelah Dajjal gagal memasuki kota Mekah, kota Madinah Al-Munawwarah, dan kesakitannya sudah mulai berkurangan, kesaktiannya sudah mulai berkurangan, ia cepat-cepat melarikan diri supaya kekurangannya tidak dapat dikesan oleh orang ramai. Betul tau? Dia kalau bikin apa semua, dia tak ada one street. Kita kalau sistem kita kalau bikin sistem kita pula asalnya kan ada wawasan Malaysia 2020. Apa lagi dulu? Dulu ada apa? Sebelum wawasan 2020. Adalah dia punya matlamat dia kan, ada punya matlamat dia. Nak capai. Sampai depan dah capai. Kadang-kadang gagal, mati review. Nanti rupanya lepas berapa tahun baru dapat capai. Tapi itu matlamat kita. Tapi kalau Dajjal punya sekejap tukar, sekejap A, sekejap tukar jadi B, sekejap B, oh ini kurang sesuai, jadi C. Sebab apa tahu? Dia takut orang boleh detect. Macam perompak. Dia dekat perompak bank itu, minggu depan pun bank itu, bank itu, sampai licin bank itu. Tak ada kan? Dapat rompak, dapat sebahagian pun dah cukup bagus lah. Lain kali nanti rompak bank lain pula. Lain kali rompak kedai emas pula. Ini agaknya lah. Begitu ya, orang geng jahat punya. Patternnya begitu. Dia tidak tepat yang sama, tidak benda yang sama. Dajjal pun gitu. Dia kalau sama-sama bikin, sama-sama saja, orang dapat detect. Dia punya sistem dia begitu. Cara dia, sekejap bertukar. Sampai orang bawah dia semua rasa, ya tak ya. Umpamanya kalau dia kasih contoh ekonomi. Cara ekonomi nak membangunkan ekonomi begini. Orang pun ikut makin miskin, makin gitu. Sekejap dia tukar. Itu cara kita nak bangunkan ekonomi kita, memang kena jatuh dulu. Nanti kena naikkan balik semula. Tukar cara gini. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap A, tahap B. Tukar. Tempat pun begitu. Satu tempat dia dah gitu, dia tukar kita strategi lain. Tak apa, yang ni orang-orang kita sedang handle. Padahal memang dah gagal. Kita konsentrasi kerja lain pula. Begitu. Padahal dah gagal, tapi konon-konon sedang berjalan. Padahal dah gagal dah. Dia takut orang boleh detect, asyik tukar. Itu salah satu pattern dia. Istilahnya tak ada istiqamah. Orang Melayu bilang tak ada tumakninah. Pasal dia memang tak ada istiqamah punya orang dan tak ada ketenangan punya orang. Ya. Jadi dia tak dapat pergi Madinah. Tukar. Mari kita sekarang fokus ke tempat lain pula yang lebih penting, yang lebih dapat menyelamatkan orang. Yang mana orang-orang jahat ini, kalau panggil kita orang jahat. Orang yang jahat, yang sempit fikiran ini semua ni, yang tak nak ikut orang-orang majoriti, sedang berkumpul di sana. Semua umat Islam kumpul di mana? Damsyik.
di Syria, di situ tempatnya. Maka ketika umat Islam dah kumpul di sana sembahyang subuh, tak tahu di sebelah sini masih ada umat Islam lagi ke tidak, masih ada jugalah, mungkin segelintir, tapi yang majoritinya tu yang sedikit itu tengah di sana. Tengah di sana, ketika di sana tengah nak sembahyang subuh dapat isyarat Imam Mahdi, tengah nak sembahyang subuh dapat isyarat Nabi Isa turun, nampak Nabi Isa turun dari langit. Turun dari langit, naik atas menara Manaratul Baydha, menara putih Masjid Damsyik. Maka masjid mana? Kalau kita pergi Damsyik, banyak semua pasang tangga, semua menaranya putih dan semua pasang tangga dari luar, bukan tangga yang naik dalam menara tu, dari luar. Jadi Nabi Isa boleh turun daripada menara turun ke bawah, begitu ya. Semua banyak sana bilang sebetulnya masjid kami, yang kata masjid kami, dia kata masjid kami, pokoknya di negeri Damsyik dan naik turun daripada menara ya. Maka Imam Mahdi silakan Nabi Isa minta Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa Nabi dan Rasul, nama dia keluar dalam Quran berapa banyak. Nabi Isa dah diangkat langit punya bukan wali lagi Nabi Nabi turun. Imam Mahdi minta Nabi Isa jadi imam. Nabi Isa mengatakan apa? Imamukum minkum, imam kamu di kalangan kamu, imam kaum ya, imam kaum. Maka Imam Mahdi, Dajjal nampak Imam Mahdi keluar, Nabi Isa turun aja dia lari nak selamatkan diri dia. Kesaktian dia ketika tu semua tu habis. Yang sihir-sihir boleh semua tak dah lucutkan semua. Ketika itu sunatullah berubah. Peluru kau tembak bukan ke situ tapi ke sini. Begitu ya. Apa-apa semua tu semua berubah keadaannya semua tu. Semua enjin dia, mesin dia, semua segala peralatan dia semua tak work. Semua gitu. Bagi pengikut dia jadi kebingungan. Mr. Dajjal, where are you going, Mr. Dajjal? Oh, never mind, I have some other thing to do. I'm so busy now. Dia lari tinggalkan. Dikejar terbang Nabi Isa kejar dapatkan dia. Baik. Dajjal cuba memberikan perhatiannya untuk mengepung tentera Imam Al-Mahdi yang berpusat di Baitul Maqdis ketika itu. Seperti apa yang telah kita sebutkan bahawa sebelum kemunculan Dajjal, dunia Islam akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan kemarau selama 3 tahun berturut-turut. Sudah tentu kemarau ini akan menyebabkan kekurangan makanan dan keperluan hidup. Ya. Jadi Dajjal datang membawa godaan ketika umat Islam berada di puncak kelaparan dan kefakiran. Oleh kerana itu, dengan mudah sekali ia menggoda orang-orang lemah imannya untuk percaya kepadanya supaya ia dapat menikmati kesenangan dalam kehidupan, sementara orang yang tidak mahu mengikutinya akan hidup dalam kesengsaraan dan kekurangan. Sebetulnya yang orang dapat dia ikut dia tu, sebetulnya yang kebuluran dan kelaparan, belum kebuluran sangat tu. Belum kelaparan sangat. Kalau ikut kayu ukur kita, belum miskin pun. Masih boleh survive. Kita makan ubi seperti kata hari sebuku pun masih cukup. Tapi dia bilang, awak dah ada nourishment. Awak lihat kita ada mie goreng. Awak lihat kita ada kari pap. Awak lihat kita ada prata. Awak lihat kita ada martabak. Ada apa. Jadi kita pun kita rasa kita miskin, kita lapar, kita kebulur. Pasal rakusnya kita. Walhal yang dibilang kita kebulur. Belum lagi. Dia bilang, anda miskin, anda punya ekonomi sudah teruk. Padahal masih cukup lagi. Sahabat Nabi semua Rasulullah baju selai sepinggang aja lah. Pun masih boleh survive juga. Jadi yang dibilang kita miskin, kita susah, semua belum. Dia saja yang mengatakan kita susah, kita miskin, kita lapar semua begitu ya. Belum dia punya ujian pada kita banyak tipu daya. Dia bilang kita lapar, bohong. Dia beri kita kenyang, bohong. Dia bilang kita miskin, bohong. Dia bantu keuangan kita pun bohong. Begitu ya. Jadi dia punya pembohongan tu. Jadi umat Islam yang memang temahak, tak boleh nak kontrol diri, nakkan sebanyak-banyaknya akan ikut dia. Syaratnya tak payah nak tu. Temahak aja, dah ikut dia lah. Padahal yang dia provide tu bukannya apa sangat pun. Dan kau punya sengsara pun bukannya apa sangat pun. Tapi kerana kau temahak dan kau tak ada tawakal pada Allah Ta'ala, kau rasa yang kau ada tu sengsara. Dan apa yang didapat itulah kenikmatan dan keselamatan. Walhal kesusahan pun tak ada apa sangat lah. Dan apa yang dibawa pun tak ada apa sangat jugalah. Ya? Bahkan dibawa, kalau kau teliti-teliti, dibawa lebih mudarat daripada banyak manfaat. Tapi pasal kau temahak dan kau tak redha pada Allah Ta'ala, kau tak syukur pada Allah Ta'ala, dan kau tak tawakal pada Allah Ta'ala, kau rasa diri kau serba kekurangan, padahal kau dapat macam-macam. Kau rasa diri kau serba kekurangan,
Dan kau rasa pada dia tu serba keindahan, na'udzubillah. Padahal dia tipu semuanya tu. Dia tipu. Taktik dia apa? Tukar. Sekejap. Apa? Kita dalam gunakan apa projek A, sekarang kita dah naik pada tahap 2, padahal yang A tu gagal. Konon-konon naik pada B. Padahal naik B. Padahal B pun gagal. Konon-konon kita naik pada C. Semua itu. Padahal semua itu gagal belaka. Semua tu dia dah dalam proses apa tahap A tu saja berapa banyak orang dah kena tipu dengan dia. Dan gagal. Tukar. Orang pun terpesona. Penghabisan semuanya porak-peranda. Bahkan yang ikut dia tu lebih miskin daripada yang tak ikut dia sebetulnya. Lebih payah daripada yang ikut dia. Jadi Dajjal datang membawa godaan ketika umat Islam. Oleh kerana itu ia dengan mudah sekali hampir seluruh dunia telah dijelajah oleh Dajjal dan kebanyakan penghuninya telah percaya dengan ketuhanannya. Mula-mula dia sebagai satu penyelamat. Kerana ikut saja. Dengan mudah manusia dibongokkan dia. Semua mengiyakannya saja, ya. Mengiyakannya saja. Jangan jadi bongok. Semua cakap ni semuanya kau hanggukkan saja, tak ada lain cerita, ya. Kita tak payah sebut bodoh. Bodoh tu masih ada pintaran sikit. Kalau ada bongok tu maknanya bongok tu lebih teruk pada bodoh lah. Jangan jadi bongok, ya. Jangan jadi bongok. Semua cakap dia semuanya kau anggukkan dia saja belaka. Na'udzubillah, mula-mula kau terima dia sebagai penasihat. Lama-lama kau terima dia sebagai pemimpin. Lama-lama dia bilang Nabi. Ya tak, ya patutlah dia bagus rupanya Nabi rupanya. Lama-lama dia mengaku Tuhan. Ya tak, ya kau tak belajar Tauhid. Maka kau bilang dia Tuhan. Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Tuhan di atas, sekarang Tuhan di bawah. Tuhan bersemayam atas arasy duduk. Maka sekarang Tuhan sudah turun duduk bawah. Na'udzubillah. Dan Tuhan bertangan, berkaki. Kalau tangan Tuhan atas jemaah. Tu dia ada tangan. Apa? Kau datang kepada aku berjalan, aku datang kepada kau berlari. Tu dia ada kaki. Astagfirullah. Disifat-sifatkan Tuhan sebagai manusia. Ya. Kalau dia sudah mempermakhlukkan Allah Ta'ala, maka dia tidak mustahil dia mempertuhankan makhluk. Dia mempermakhlukkan Tuhan. Tuhan dipasangkan sifat makhluk. Maka satu hari tak susah untuk dia mempertuhankan makhluk. Ya. Mereka telah menjadi pengikutnya yang setia kepadanya. Bermula daripada mana? Bermula daripada awal. Semua cakap dia tak ada curiga, tak ada ragu. Iya. Pantang orang sebut perkara Dajjal, janganlah awak ni sikit-sikit Dajjal. Janganlah awak sikit ni semua tak ada cerita Dajjal. Macam tak ada cerita lain lah. Terlampau su'udhan sangat. Husnuzwan. Astagfirullahaladzim. Tak ada sikit curiga pun, tak ada sikit cemburu pun. Tak ada sikit cemburu pun. Bermula daripada kau sangka baik dengan dia. Kau tak ada curiga pun, kau tak ada cemburu dengan dia. Apa nilai Nabi mengatakan apa Muhammad Rasulullah yang bersama dengannya ruhama bainahum. Mesra sama dia dengan orang kufar, syidda' alal kufar. Keras kufar. Kufar keras bukan bermakna gaduh dengan dia. Tetapi makna berjaga-jaga terhadap kerenah mereka. Oh, tak ada. Bahkan terima dia sebagai juru nasihat. Mereka telah menjadi pengikutnya yang setia kepadanya kerana mereka bongok. Yang masih tinggal lagi hanya 3 kawasan. Mekah Al-Mukarramah, Madinatul Munawwarah dan Baitul Maqdis. Serta kawasan-kawasan yang berhampiran dengan ketiga-tiga tempat suci itu. Mekah, Madinah pasti tidak dapat dimasuki oleh Dajjal kerana kedua kawasan itu telah dijaga oleh para malaikat. Yang tinggal lagi hanya kawasan Baitul Maqdis. Yang ketika itu merupakan binting kekuatan Imam Al-Mahdi. Bersama dengan tenteranya. Dajjal bersama dengan bala tenteranya menumpukan perhatian untuk mengepung Baitul Maqdis. Kenapa dia bertumpukan pada Baitul Maqdis? Mekah dia tak boleh masuk, Madinah tak boleh masuk. Ini pusat umat Islam kan, dia tak boleh masuk. Maka tak apa, orang kita sedang di sana. Sekarang kita tukar lain kepentingan pula. Mengepung Baitul Maqdis dan hendak mematahkan kekuatan tentera Imam Al-Mahdi yang merupakan kekuatan terakhir yang dimiliki oleh umat Islam. Subhanallah ya, sebab itu ya, dari sekarang ini dia try boleh, projek jadi, hasil tak ada. Hasil ada, jaya tak ada. Hasil ada, kami dapat. Dalam gini berapa persen dapat? Dapat persen, dapat 90% ikut cakap dia. 98% ikut cakap dia.
89% ikut cakap dia. Tapi jayanya kok tak jaya-jaya juga. Kok tak jaya-jaya juga. Ada saja yang membatalkan dia. Walaupun golongan yang tak sama dia tu sikit, tapi dia punya projek tu yang tak sama dia punya banyak, tapi projek dia tak jaya-jaya juga. Hasil. Tapi kok tak jaya-jaya juga. Orang yang ditekan tu sedikit jumlahnya. Tapi kok dalam golongan mereka kok jaya juga, masih tak boleh dicengkam, boleh gigit, boleh kunyah, boleh telan, kok tak boleh telan-telan juga. Betul ya. Yang mati dah banyak, yang ikut dia dah banyak, yang baki sikit, tapi kenapa dia tak boleh hancurkan? Kenapa dia tak boleh musnahkan? Dari zaman dulu, Perang Badar, jangan kau tak ingat. Sampai sekarang, sampai zaman ini nanti. Allah yang ampunya kuasa. Ya. Baca Quran lah. Kita bulan Ramadan kan, baca Quran selalu ya. Baca Quran berulang-ulang kali baca Quran ya. Sebab Quran kalam Allah, Allah bicara dengan kita. Kau baca ya, kaum Ad, kaum Samud punya sombong-sombong, yang binasakan mereka siapa? Nabi Hud kah? Nabi Saleh kah? Allah sendiri hancurkan tenteranya. Nabi-nabinya perhatikan, suruh selamatkan diri kau, Allah kerjakan kaumnya yang derhaka. Sama ini nanti. Ya. Tidak disebutkan di dalam riwayat beberapa lama Dajjal akan mengepung Baitul Maqdis ini. Tetapi apa yang jelas ialah tentera Imam Mahdi akan kehabisan bekalan makanan. Ini juga disebabkan oleh 3 tahun berturut-turut kemarau yang menyebabkan kekurangan makanan dan keperluan hidup. Syukurlah umat Islam ketika itu boleh menjadi kenyang dengan bertasbih dan bertakbir. Seperti apa yang telah kita sebutkan sebelum ini. Ya. Makanan umat Islam hanya subhanallah, 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 subhanallah saja. Sehingga apabila kepungan Dajjal ini berterusan, bangkitlah salah seorang daripada tentera Imam Mahdi itu, lalu ia berkata kepada kawan-kawannya, sampai bila kepungan ini akan berpanjangan dan sampai bila kita akan mampu bertahan di sini? Mari kita lawan Dajjal ini. Mari kita bangkit bersama-sama. Mari kita berjanji setia untuk melawannya. Sudah tentu Allah Ta'ala akan menolong kita kalau kita benar-benar ikhlas dan jujur. Betul lah. Sampai dari sekarang pun dah begini. Kalau benar-benar dan jujur, pasti dibantu oleh Allah Ta'ala. Kau menyeleweng, kau jangan cakap lah. Kalau kau menyeleweng, kau banyak nak derhaka pada Allah Ta'ala, kau membuka dirimu untuk berada di pihak mereka. Ya. Kita bilang, kalau akhir zaman tak rasa aman, macam mana? Buat maksiat. Aman. Bukan aman, hanya rasa aman. Kenapa? Syaitan tak akan bisikkan kepada syaitan-syaitan jin, tak akan bisik kepada syaitan-syaitan manusia untuk ganggu kau. Pasal kau dah dalam member dia. Buat maksiat. Aman, kau rasa aman, kau rasa everybody support you, kau rasa everybody on your behalf, kau rasa everybody in your group, everybody like you. Pasal apa? Syaitan sayang kau. Maka dia pelihara kau. Begitu. Kau ibadat pada Allah Ta'ala sampai dari sekarang. Siapa yang jujur kepada Allah Ta'ala senantiasa, untouchables. Banyak ibadat pada Allah Ta'ala. Banyak ibadat pada Allah Ta'ala. Ya. Kita baca dalam Quran kan, Nabi kita kan sebut, ulama ummati keambiak Bani Israel. Ulama umatku macam Nabi-Nabi Bani Israel. Apa maksudnya? Perjuangannya sama. Apa maksudnya juga? Apa? Dakwahnya sama. Apa maksudnya juga? Kepayahannya sama. Apa maksudnya juga? Pemeliharaannya pun sama. Musuhnya pun sama. Macam-macam mana Nabi Bani Israel dapat gangguan daripada siapa? Nabi-Nabi Bani Israel dapat gangguan daripada siapa? Kaum dan bangsa dia sendiri kan? Begitulah ulama umat Muhammad akan dapat gangguan daripada kaum dan bangsa dia sendiri. Tetapi Anbiya Bani Israel dapat bantuan tak? Nabi Zakaria dapat bantuan tak? Nabi Yahya dapat bantuan tak? Nabi Isa dapat bantuan tak? Nabi Sulaiman dapat bantuan tak? Dapat bantuan kan? Ulama umat Muhammad pun dapat bantuan. Asal kau jaga diri kau walaupun tak maksum, tetapi kau jaga diri kau, pelihara daripada dosa, Tuhan akan pelihara kau sebagaimana Tuhan pelihara anbiya-anbiyanya yang lalu. Ya. Dari sekarang dah mula. Dari sekarang dah mula tipuan Dajjal, dari sekarang dah mula ada orang-orang yang untouchable ones. Tak boleh tersentuh. Padahal rimau, beruang, gorila nak terkam dia. Nampak dia macam kancil kecil aja. Boleh pula, tak boleh mereka cakar dia pun tak boleh juga. Kadang-kadang hanya setakat membuat dia calar aja. Tapi nama nak cengkam dia tak boleh.
Ikhlas dan jujur. Di hadapan kita hanya ada satu antara dua. Kita mati syahid atau kita akan menang. Mari kita lawan Dajjal. Semangat mereka makin naik. Umat Islam gitu. Makin ditekan, makin kuat. Ya. Mendengar ucapan ni timbullah satu semangat yang meluap-luap di kalangan tentera Imam Al-Mahdi. Lalu mereka membaiat berjanji setia dengan Imam Al-Mahdi bahawa mereka akan berkorban apa saja untuk melawan tentera Dajjal. Baiat yang diberikan kepada Imam Al-Mahdi inilah baiat yang benar-benar ikhlas, yang keluar dari hati nurani. Maka Allah Ta'ala pun memberkati baiat ini dan akan menurunkan pertolongannya kepada mereka. Dari sekarang kena ikhlas, kena jujur. Mahdi belum keluar, tapi kau kena jaga pembaiatan kau terhadap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah ucapan baiat kita. Ya. Tidak lama setelah baiat itu, maka turunlah Nabi Isa AS sebagai bantuan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada tentera ini. Dan Nabi Isa AS inilah yang akan membunuh Dajjal dan yang akan memusnahkan salib dan membunuh orang-orang Yahudi. Dengan itu beliau akan mengembalikan keamanan dan kesejahteraan kepada umat Islam. Maka Islam akan bersinar semula setelah hampir padam akibat fitnah Dajjal ini. Fitnah Dajjal ini adalah fitnah paling dahsyat dalam sejarah umat Islam, dalam sejarah manusia. Sejarah manusia dari sejak Nabi Adam AS sampai akhir zaman. Zaman Hitler pun tak begitu. Zaman World War I pun tak begitu. Zaman World War II pun tak begitu. Zaman apalah kau sebut, zaman-zaman Fir'aun pun tak begitu. Dajjal adalah kau kumpulkan Fir'aun plus Hitler plus apa semua tu, plus komunis, plus apa semua, sebesar hama Dajjal pun tak ada. Sebesar-besar fitnah Dajjal ialah fitnah dalam kehidupan manusia ialah sejak zaman Dajjal yang 40 hari itu saja. Porak peranda. Pasal apa? Dia dah ranapkan satu dunia. Maka semua dah bergantung sangat dengan dia. Kau nak tak selamat tak? Aku dah bikin kau. Kau tak betul-betul ikut cakap aku. Sebab itu kau salah. Sebab itu kau miskin. Sebab itu kau sakit. Sebab itu kau kemulur. Sebab itu apa? Kau tak ikut prosedur aku. Allah, orang pun betul-betul ia benar lah ikut cakap dia. Dia benar cakap dia. Pun makin teruk juga. Makin miskin juga. Ya. Nabi Isa AS turun dari langit. Masya Allah. Nabi Isa turun sebagai apa? Nabi Isa turun sebagai umat Nabi Muhammad. Dia turun sebagai umat Nabi Muhammad. Dia takbir bukan pakai Injil, pakai Al-Quran Al-Karim. Dia sembahyang baca Fatihah, baca kita. Dia bukan baca Injil. Dan dia ngadap Kaabah Baitullah. Dengan rukun Islam kita, dengan syarat-syarat sembahyang kita, dengan cara kita. Mana dia tahu, dia Nabi Isa. Allah Ta'ala dah ajarkan dia ketika di langit. Ketika di bumi, dia punya time dia tu, dia punya overlap dengan Mahdi tak tahu berapa lama. Jadi kita tengok ya. Imam Mahdi takbir, ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada riwayat hadis Nabi sebut, Imam Mahdi punya takbiran 5 hingga 7 tahun, ada riwayat mengatakan 7 hingga 9 tahun. Mahdi. Taruhlah 7 tahun. Dalam era Mahdi, Mahdi keluar dulu. Baru Dajjal keluar. Dajjal ini keluar, ini Dajjal ya, ini era Mahdi ya. Dajjal keluar, boleh jadi sini, boleh jadi sini, boleh jadi sini. Dia keluar peringkat sini. Peringkat awal Mahdi. Dia hanya 40 hari. Dia 40 hari. Jadi Nabi Isa turun ada pada hari penghabisan Dajjal. Turun pada hari penghabisan Dajjal. Jadi bermakna Nabi Isa dengan Mahdi lama. Nabi Isa dengan Mahdi lama. Sebelum Imam Mahdi tamat pemerintahan 7 tahun 9 tahun mungkin meninggal ya, begitu ya. Maka Nabi Isa dengan Imam Mahdi lama. Imam Mahdi guide Nabi Isa. Dia punya overlap dia lama. Dia bukan nanti Nabi Isa sudah Mahdi sudah keluar 7 tahun, baru kemarau 3 tahun, barulah Dajjal keluar. Kadang-kadang could be kemaraunya dahulu. Kemaraunya dulu. Dalam kemarau-kemarau ini juga berlaku perang yang sangat besar. Keluar Mahdi sebagai penyelamat. Mahdi dah keluar, baru Dajjal keluar. Tapi dia punya kemarau dia could be sudah before Mahdi keluar. Before Mahdi keluar. Jadi Dajjal dah tentu dalam era Mahdi. Dajjal dah tentu dalam Mahdi. Cuma kemaraunya itu dalam peringkat Mahdi ke could be before Mahdi.
Pokoknya Dajjalnya ialah dalam era Mahdi. Ya. Dan Mahdi 7 tahun. Nabi Isa 40 tahun. Mungkin Imam Mahdi first few years saja tanpa Nabi Isa. Kemudian begitu dia berserta dengan Nabi Isa. Berserta dengan Nabi Isa, maka dia guide dan pandu Nabi Isa. Dan kebanyakan pada waktu dia itu adalah dia dengan Nabi Isa. Jadi dengan Nabi Isa. Ya, jadi bukan tak semestinya Nabi Isa itu turun pada hujung era Mahdi. Kemudian Nabi Isa sambung lagi 40 tahun. Berserta dengan Imam Mahdi. Sama-sama dengan Imam Mahdi. Dia overlap dia. Berapa banyak overlap dia, kita tak tahu. Pokoknya overlap dia tu banyaklah juga. Sebulan juga. Ya. Jadi kalau kita tengoklah umur dunia berapa-berapa, kalau dicongakkan, di overlapkan, memang sikit lagi bakinya. Memang sikit lagi bakinya. Jadi sama sekali daripada Nabi Isa, daripada Imam Mahdi keluar, sampai kiamat, lebih kurang tak sampai 50 tahun. Tak sampai 50 tahun. Bukan Mahdi dah keluar 7 tahun, kemudian Nabi Isa 40 tahun, jadi berapa tahun? 47 tahun. Not necessarily. Could be after 1 year Mahdi keluar, Dajjal keluar, 40 hari kemudian Nabi Isa turun. Jadi Mahdi dengan Nabi Isa berapa? Taruhlah lebih kurang sama sekali 3 tahun sebelum Nabi Isa turun, Mahdi sudah ada. Jadi antara Mahdi dengan Nabi Isa hanya 43 tahun. Could be. Maybe 40 tahun, maybe 41 tahun, maybe sampai to the maximum of 49 tahun, tidak. Jadi dia pasal dia ada overlap. Jadi jangan kita sangka Imam Mahdi punya era 7 tahun. Nabi Isa punya era 40 tahun, 47 tahun. Tidak. Dia bertimpa ya. Kalau timpanya tu banyak, bermakna ujung daripada Isa, daripada Mahdi sampai tamat Isa hanya 40, kurang daripada 47 tahun. Kurang daripada 47 tahun. Baki lepas itu kiamat hanya berapa hari saja lagi. Sebab itu orang perlu tunggu Mahdi keluar. Nak tunggu Mahdi keluar tu saja, dia punya perang dia punya dahsyat dia punya gelora dia. Belum keluar Mahdi saja, belum perang Dajjal saja, berapa banyak dah ikut kedajjalan. Berapa banyak dah surrender, dah sign, ready nak jadi pengikut Dajjal. Konsep-konsepnya semua dah angguk. Berapa banyak dah. Keluar apa Dajjal aja, habislah, na'udzubillah min dzalik, ya. Begitu ya. Seperti apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran bahawa Nabi Isa AS telah dibangkitkan, diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas langit supaya beliau selamat dari kepungan orang-orang Yahudi yang mahu membunuh beliau. Orang-orang Yahudi marah kepada Nabi Isa AS kerana beliau banyak menegur penyelewengan umat Yahudi yang telah merubah kitab Taurat yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS. Betul? Sama. Ulama Muhammad akan terima begini juga. Pasal ulama Muhammad yang real dan tulus-tulus akan banyak tegur. Ini salah. Maka yang menyeleweng di kalangan umat Muhammad akan bilang, ini banyak kacau. Dia ini banyak begini. Dia orang rasa sangat-sangat terjejas kalau ada ulama-ulama yang tulus-tulus. Dia rasa sangat-sangat terjejas dan dia rasa sangat-sangat tertekan dan dia rasa sangat-sangat tergugat kedudukannya. Nak binasakan. Sama patternnya, ya. Sama patternnya. Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala. Ulama umat Muhammad banyak diangkat juga oleh Allah Ta'ala. Rohnya. Jasadnya disimpan oleh Allah Ta'ala. Terus orang tak boleh kacau dia. Selain dari itu, mereka juga menuduh bahawa Nabi Isa AS adalah anak haram yang lahir dari perzinaan Siti Maryam dengan seorang lelaki Bani Israel. Na'udzubillah. Sudah tentu tuduhan Yahudi terhadap Nabi Isa AS dan ibunya Siti Maryam ini tidak benar kerana Nabi Isa AS adalah lahir dari rancangan Allah Ta'ala dan kemarahan mereka terhadap teguran yang dibuat oleh Nabi Isa AS adalah dari sebab kesombongan mereka. Sombong, tak nak terima kebenaran dan mereka sombong terhadap Allah. Hukum Allah Ta'ala tak sesuai. Otak mereka juga sesuai. Ditegur oleh Nabi Isa, sombong, tak nak terima.
Sama patternnya. Sampai akhir zaman banyak golongan-golongan yang begini. Sombong. Ya. Dan rasa iri hati terhadap beberapa mukjizat yang telah dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi mereka iri hati. Kok dia dapat gini, kok dapat gini. Mereka cuba nak pintas, nak musnahkan. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Isa alaihissalam. Nanti Nabi Isa turun ya. Nabi Isa pada zamannya dia minta sama orang-orang Hawariyin. Ya. Siapa nak jadi pembantu aku? Orang-orang Hawariyin, kami yang bantu. Itu semua yang taat setia daripada sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalam. Nanti apabila Nabi Isa turun lagi, dia tengok, loh kok ramai kayak apa Hawariyinku. Dia tak cakap Jawa lah, dia tak bilang lo, yang cakap lo ni kita lah ya. Gitu apa kalau bahasa Melayu kita ramai ya, macam orang kita, macam Hawariyin aku dulu ya. Dia tengok sama juga ya, sama. Jadi Hawariyin, akhir zaman akan timbul orang-orang yang macam sahabat-sahabat. Nabi mengatakan umat aku seperti hujan, tak tahu mana yang lebih baik, sama ada awalnya ataupun akhirnya. Sebab hujan kalau turun kan baik, akhirnya pun baik, tengah-tengahnya kadang bah, kadang apa. Awalnya rahmat, akhirnya suburnya. Jadi umat aku tak tahu mana yang lebih baik. Awalnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, tentulah baik ya. Akhirnya tak ada Rasulullah, tak ada Sayyidina Abu Bakar, tak ada Sayyidina Umar, tapi jiwanya tu bersama Rasulullah, bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar. Semuanya begitu ya. On their own, tapi dia strong. Kalau yang dahulu kerana ada Rasulullah, itu dia orang strong ya. Yang akhir zaman mereka sendiri, tapi dia punya strong dia pun sangat strong ya. Itu orang-orang akhir zaman bersedia untuk berada dalam golongan ini. Banyak ibadat pada Allah Ta'ala, nanti Tuhan bantu. Tuhan bantu. Kalau banyak ibadat pada Allah Ta'ala, syaitan tak suka. Kalau banyak ibadat pada Allah Ta'ala akan banyak gangguan dan cemohan dan fitnah. Tetapi dapat peliharaan. Kalau buat maksiat pada Allah Ta'ala, tak ada gangguan. Tenteram. Tenteram, tak ada gangguan. Tapi dimurka oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Kerana sudah ada pihak berada di pihak sebelah sana. Ya. Jadi mana mau? Dapat gangguan tetapi dalam rahmat Allah Ta'ala. Tak ada gangguan tapi dapat murka Allah Ta'ala. Mana yang mau? Kalau nak aman dari Allah Ta'ala kan nak aman daripada musuh Allah Ta'ala. Sama halnya dengan golongan Kristian yang mengatakan Nabi Isa AS adalah anak Tuhan. Yang diizinkan oleh Allah tinggal beberapa waktu di atas muka bumi ini. Lalu apabila sampai waktunya, Allah Ta'ala mengangkat semula anaknya itu ke atas langit. Golongan ini juga tidak benar. Dan golongan Kristian yang terikut-ikut dengan Yahudi lalu mengakui bahawa memang sebenarnya Nabi Isa yang disalib juga tidak benar. Banyak mereka cakap itu dan cakap ini semua tak benar. Yang benar adalah siapa? Islam. Dijelaskan dengan Al-Quran. Jadi yang benar dalam hal ini hanyalah umat Islam yang mengatakan bahawa kelahiran Isa AS adalah dari kesan tipuan Jibril AS terhadap tiupan Jibril AS terhadap Siti Maryam. Dan Nabi Isa AS adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya yang kemudian dikepung oleh Yahudi, dan setelah beliau diserupakan dengan salah seorang daripada mereka, orang inilah yang disalib itu. Jadi Nabi Isa AS belum mati dan beliau diangkat ke langit oleh Allah Ta'ala dan nanti akan turun semula ke permukaan bumi ini untuk membantu Imam Al-Mahdi membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi dan memusnahkan keseluruh orang-orang Yahudi yang derhaka. Ya. Dia apa kaum kena ya, imamnya, makmumnya akan ikut belakang. Orang-orang Yahudi ni imam bagi orang kufar. Dia ditindak, Nabi Isa bukan bunuh ya. Nabi Isa kiranya menjatuhkan hukuman terhadap mereka. Jangankan Nabi Isa ni turun, semua kena bunuh. Semua kena bunuh. Kadang orang tanya, habis perempuan Ustaz, budak-budak kecil ke apa semua? Kalau dah bilang semua tu semua. Bermakna sampai dalam ketika itu, bahayanya menyeluruh daripada walau yang perempuan, walau budak kecil pun bahayanya terhadap umat Islam semua. Ya. Kecuali yang selamat saja. Selamat saja ya. Baik, semuanya begitu. Semuanya. Habis kalau yang tak bersalah Ustaz, maknanya semuanya akan bersalah. Semuanya layak ditindak oleh Nabi Isa AS. Semuanya ditindak oleh Nabi Isa AS. Kau jangan sangka Nabi Isa turun teroris, bunuh sana, bunuh sini.
Mereka dah terrorize umat Islam dahulu. Maka Nabi Isa turun menghapuskan mereka tu dengan perintah Allah, dengan rahmat Allah terhadap orang yang beriman padanya, dengan hukum dari Allah, dengan keadilan dari Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang derhaka itu, keadilan terhadap hamba-hambanya yang taat mendapat pembelaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa alaihissalam takbir sama 40 tahun. Janganlah terlampau harap-harapkan sangat waktu ini. Tunggu saja. Kalau keluar dengan rasa seram, tawakal pada Allah Ta'ala, tempuhi dan hadapi. Apa nak buat kalau memang zaman kita, ya. Kalau tak jumpa dengan istilah yang ya benar, nanti zaman Mahdi. Jangan. Sebelum zaman Mahdi saja dah berlaku perkara-perkara macam-macam porak-peranda. Zaman Mahdi lebih lagi nanti diuji oleh Allah Ta'ala. Baru sebelum zaman Mahdi saja orang-orang soleh dah diuji macam-macam oleh Allah Ta'ala. Zaman Mahdi lagi banyak ujiannya. Lebih banyak ujiannya, ya. Kemudian dapat pembelaan. Ingat, ya, kalau zaman sampai siapa-siapa tuan-tuan yang nanti kita belum habis baca, ya. Tuan-tuan yang jumpa hidup zaman Nabi Isa, ketika itu orang kufar tak ada. Semua mukmin belaka. Kemenangan sudah capai, kufar tidak ada, tetapi jangan lupa, ya, iblis masih ada. Dajjal dah tak ada, orang kufar dah tak ada, tapi iblis masih ada, syaitan masih ada. Orang kufar dah tak ada, tapi dia masih such a thing as husnul khatimah atau su'ul khatimah masih ada. Iblis masih ada, na'udzubillah. Berpaling tadah masih ada. Last semula apabila wafat Nabi Isa, saja real punya wafat, yang kembali berpaling tadah pada kafir masih banyak lagi. Jadi jangan apabila sudah siapa tuan-tuan yang hidup sampai zaman Nabi Isa, rasanya kita tak sampai zaman itu, ya. Sebab mungkin kita masih zamannya tak jauh, tapi tengok pada porak-perandanya tak ramai di antara kita yang boleh survive sampai zaman itu, ya. Siapa tuan-tuan yang panjang umur sampai jumpa zaman Sayyidina Isa, jangan terlampau rasa ayem, jangan terlampau rasa selesa. Kita sudah menang, memang sudah menang, syukur banyak-banyak. Memang ada Nabi Isa sebagai cikgu kita, sebagai guru kita, sebagai guide kita, tapi jangan lupa iblis masih ada, takabur masih ada, ujub masih ada, riak masih ada, lagi apa, husnul khatimah, su'ul khatimah masih ada. Masih tetap jaga di bawah Nabi Isa kah, tak di bawah Nabi Isa kah, takwa tetap kena jaga. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang, ya. Kepada tuan-tuan yang belum mulakan puasa 6, sudah boleh mula puasa 6, ya. Mudah-mudahan dapat selamatkan, habiskan puasa 6 ni penting, ya. Nabi sebut as-sawmu junnah, puasa adalah kubu. Nabi sebut siapa puasa Ramadan 30 hari diikuti dengan puasa 6, seolah-olah dia puasa setahun. Maksud seolah-olah dia puasa setahun, dia dapat pahala macam puasa setahun dan dia dapat junnah selama 1 tahun. Dan awal-awal Syawal ini syaitan terlepas dalam keadaan marah dan meradangkan. Kita masuk dalam junnah Allah Ta'ala, kita selamat selama 1 tahun. Orang yang tak buat puasa 6, very vulnerable. Mereka bahaya sekali. Mudah diperkotak-katikkan, mudah dikacau oleh syaitan kerana tidak ada junnah bagi mereka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.